Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu kepentingan jasmani, rohani, emosi dan intelektual dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Objektif kajian kami ada 3. Yang pertama, meninjau kefahaman masyarakat tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, cabaran pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, strategi dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, masalah kajian kami iaitu berkaitan dengan kurangnya kesedaran masyarakat terhadap falsafah pendidikan kebangsaan, dan skop kajian kami tertumpu kepada golongan responden iaitu masyarakat umum yang terdiri daripada golongan belia, muda dan dewasa yang umurnya dalam lingkungan 19 hingga 40 tahun. Pendidikan melalui jasmani di mana banyak daripada objektif pendidikan dicapai menerusi aktiviti-aktiviti jasmani yang melibatkan otot-otot dan sendi. Menurut Jean Piaget, pembelajaran dalam bentuk permainan merupakan alternatif pembelajaran dalam bentuk jasmani melalui pelbagai aktiviti yang bersesuaian. Bukan melalui teori sahaja dapat mendidik kanak-kanak, tetapi bermain juga dapat mengasuh mereka untuk memperoleh ilmu. Rohani. Penerapan unsur rohani dalam pendidikan menerusi pembelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral dapat memupuk, membina nilai kendiri serta membentuk akhlak yang mulia kepada pelajar. Pelajar akan menjadi bertanggungjawab dan mengamalkan nilai-nilai murni dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian, dan dengan itu, ianya akan dapat melahirkan pelajar yang sempurna di mana ianya merangkumi semua aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial. Seterusnya adalah kepentingan emosi dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Emosi merupakan adalah satu perasaan jiwa yang berada dalam diri manusia, dan seharusnya kita berperhatian dan kita pandai mengendalikannya. Kerana dengan mengendalikannya, kehidupan kita akan lebih teratur. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, kita seharusnya pandai mengendalikan perasaan dan tekanan jiwa apabila menghadapi peperiksaan. Ini akan membantu dan mengelakkan hal-hal yang tidak diinginkan berlaku seperti kes pembunuh diri. Terakhir sekali adalah kepentingan intelektual dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Intelektual adalah satu kemahiran akal dalam bentuk pemahaman dan daya fikir. Dan kepentingannya tidak boleh disangkal lagi. Sebagai contoh, seorang guru harus memiliki daya fikiran yang kritikal supaya dapat memberikan contoh kepada pelajar untuk lebih berfikiran kreatif dan berdaya saing. Seterusnya, bab 3, bab metodologi kajian. Metodologi pendidikan adalah kaedah dan teknik untuk merancang, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan bukti yang dapat menyokong penyelidikan. Metodologi menerangkan bagaimana mengkaji masalah dan mengapa kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan kaedah ini adalah untuk membantu pemahaman yang lebih luas atau lebih terperinci mengenai penerapan kaedah dengan menerangkan proses pendidikan. Secara amnya, kajian ini adalah kajian kuantitatif yang dilakukan dalam bentuk soal selidik, bertujuan untuk mengenal pasti dan mengkaji secara sistematik isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan jasmani, emosi, rohani dan intelektual insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, bab 4, analisa dapatan kajian. Untuk demografi responden, seramai 33 orang telah menjawab soal selidik ini, di mana lebih separuh daripada responden ialah wanita seramai 20 orang. Responden rata-rata dari kalangan yang berumur 20 hingga 25 tahun dengan seramai 31 orang. Untuk peringkat pendidikan pula, lebih separuh daripada responden berada di peringkat ijazah. Begitu juga mengenai pekerjaan, 84.9% dari responden berstatus pelajar. Analisis data. Rajah 5 di atas menunjukkan bahawa responden mempunyai pelbagai pendapat tentang konsep falsafah pendidikan kebangsaan yang melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Sebanyak 73% yang sangat setuju akan pernyataan tersebut dan hanya 9% sahaja yang tidak pasti akan pernyataan tersebut. Rajah 6 di atas menunjukkan bahawa responden mempunyai pelbagai pendapat tentang matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ialah untuk memberi bimbingan dan hala tuju kepada segala usaha pendidikan. Sebanyak 55% yang sangat setuju akan pernyataan tersebut dan hanya 12% yang tidak pasti akan pernyataan tersebut.
Rajah 7 di atas menunjukkan bahawa responden mempunyai pelbagai pendapat tentang falsafah pendidikan kebangsaan adalah bersifat elitisisme, iaitu gabungan falsafah tradisional dan falsafah progresif. Sebanyak 40% sangat setuju akan pernyataan tersebut dan hanya 33% yang tidak pasti. Rajah 8 di atas menunjukkan bahawa responden mempunyai pelbagai pendapat tentang aspek sejagat dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang diambil kira untuk melahirkan insan yang menyeluruh dan bersepadu. Sebanyak 46% yang sangat setuju akan pernyataan tersebut dan hanya 12% yang tidak pasti akan pernyataan tersebut. Rajah 9 di atas menunjukkan bahawa responden mempunyai pelbagai pendapat tentang jasmani, rohani, emosi dan intelektual yang seimbang melahirkan insan yang harmonis dan mampu hidup dengan diri dan orang lain. Sebanyak 70% yang setuju akan pernyataan tersebut dan hanya 9% yang tidak pasti akan pernyataan tersebut. Yang hasil dapatan bagi objektif kajian yang kedua adalah cabaran pembangunan insan dalam falsafah pendidikan. Majoriti responden dapat menjawab soalan dengan baik dan bersetuju dengan soalan yang diberikan. Yang pertama adalah trend globalisasi telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal ini kerana kehidupan global yang menyebabkan kebanjiran maklumat, akses yang mudah kepada dunia hiburan dan kehidupan alam cyber yang menjadi trend masyarakat, menjadikan gejala negatif yang dominan di luar batasan moral masyarakat. Yang kedua, sekularisme dan dualisme banyak memberi kesan dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana akibat penjajahan Inggeris, sistem pendidikan yang dibawa oleh Inggeris sedikit sebanyak tetap menjadi amalan. Selain itu, merealisasikan konsep sepadu dalam semua aspek kurikulum pendidikan. Hal ini demikian kerana matlamat untuk membangunkan insan akan terbentuk sekiranya terdapat pelajar yang tidak melepasi tahap yang dikatakan berjaya tetapi mempunyai sasih yang baik. Seterusnya, keberkesanan pendidikan bergantung kepada kesedaran guru terhadap tanggungjawab. Hal ini kerana keilmuan dan kemahiran profesional guru memainkan peranan yang penting bagi membolehkan penyampaian ilmu secara berkesan bagi mendidik pelajar supaya dapat membentuk insan yang intelektual. Akhir sekali, corak asas pentadbiran yang diterapkan ibu bapa akan mempengaruhi kepribadian seorang itu. Hal ini kerana ada segelintir ibu bapa yang tidak mengambil berat dan menekankan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Berikut merupakan hasil dapatan responden dalam strategi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi pemumpukan semangat, patriotisme melalui penyerapan unsur dalam semua mata pelajaran menunjukkan sebilangan besar responden bersetuju dengan strategi ini, dengan 28 orang bersetuju secara keseluruhannya. Sekaligus menunjukkan responden sedar akan kepentingan elemen jasmani, rohani, emosi dan intelektual yang seimbang. Seterusnya, lebih separuh daripada responden bersetuju dengan penyediaan sistem penyampaian yang berkesan dengan memperkenalkan sistem teknologi yang canggih seperti ICT. Ia menunjukkan keupayaan teknologi yang canggih mampu merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, strategi peningkatan peluang pendidikan melalui pelbagai bidang dan pendekatan alternatif mendapat persetujuan yang banyak daripada sebahagian besar responden. Ianya sedikit sebanyak menunjukkan bahawa responden sedar akan pentingnya pendidikan di zaman sekarang. Berikutnya, penekanan kepada sains dan teknologi dengan melahirkan ramai tenaga kerja. Sebilangan besar responden bersetuju agar sains dan teknologi tidak dipinggirkan berikutan dunia sekarang dengan teknologi tidak dapat dipisahkan dan ianya amat membantu dalam menyelesaikan masalah cabaran pembangunan nilai insan. Dan yang terakhir sekali, penekanan kepada pendidikan agama dan moral dengan proses penerangan nilai-nilai agama dan moral mendapat hampir keseluruhan responden yang bersetuju dengan strategi ini berikutan unsur rohani yang diterapkan dalam diri setiap orang menunjukkan agama dan moral penting dalam mengatasi semua cabaran. Setelah disoroti falsafah pendidikan kebangsaan dari setiap inci, jelaslah bahawa ia mengandungi unsur-unsur penting untuk difahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap ahli masyarakat amnya dan para pendidik khususnya. Matlamat utamanya cuma satu, iaitu menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmonis, yang dihuni oleh rakyat yang berilmu, berbudi dan berjasa. Sesungguhnya falsafah pendidikan kebangsaan ini diwujudkan sebagai panduan kepada para pendidik untuk terus produktif dan kreatif dalam melaksanakan aktiviti pendidikan sama ada dalam kokurikulum maupun kokurikulum. Kesimpulannya, mewujudkan falsafah pendidikan ini, kebangsaan menjadikan sistem pendidikan Malaysia sebuah sistem yang disegani kerana ia mengajarkan diri kita ke kedudukan yang lebih tinggi, iaitu universiti. Justru ia hendaklah sentiasa diletakkan ke hadapan
agar pendidikan negara akan terus gemilang melahirkan insan yang cemerlang dalam sebuah negara yang terbilang.